Powered by Entry Production. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Wedding Podcast episod 10. Kali ni kita nak bincangkan pasal wedding favor ataupun kalau korang kenali sebagai dog gift. So kat sini saya bawakan saya punya rakan which is Nat daripada Ole Manis. So Nat. Hai. Okey, hari ni kita nak ajar Ali buat candle. So hari ni kita punya podcast special sikit sebab ada tutorial buat candles. Memang dah lama nak belajar sebab saya memang pengguna scented candle. So nak tahu direct macam mana nak buat. So since Nat datang hari ni untuk podcast, so dia terus ajar kita. So korang boleh tengoklah macam mana dia orang buat dan sama-sama itu kita borak pasal dog gift. Dog gift. Okay, macam mana Nat? Okey, alright. Pakai je dapur biasa kat rumah korang. Semua dapur boleh guna. Tak semestinya dapur macam ni. Alright, air dah menggelegak. Kita bagi cepat sikit, panas. Bawah. Okey, alright. So dalam ni ada dalam ni ada soy wax. Soy wax. Berapa banyak? Okey, kita pakai dua jenis wax. Oh. Satu paraffin, satu soy wax. Yang ni ada dua jenis lah? Ya, ini kita pakai soy wax, dia natural. Oh. So dalam ni ada paraffin wax ke? Tak ada. Oh, Kalau kita soy pakai, wax, soy wax je. Oh, maksudnya salah satu yang selalu orang pakai, satu paraffin, satu soy wax. Okay. Paraffin ni, kalau kita guna paraffin, bila kita bakar, dia punya asap tu banyak sikit daripada biasa. So soy wax ni natural. Daripada segi costing? Soy wax lagi mahal lah. Okay. So kita nak buat barang-barang mahal je. Alright, masuk dululah, kita bagi cair. Alright. Ni apa konsep double boiling? Ya. Lama ke dia cair? Sekejap je? Kejap je, 10 minit macam tu. Ni sikit lah, sekejap sangat. Kejap lagi, cair lah tu. Okay. Kita tunggu jap. Nat. Nat ni, kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat Instagram. Instagram je ada? Instagram ada, Facebook pun ada. Instagram dan Facebook, Ole Manis. So kalau korang nak buat custom dog gift, wedding favor yang cantik yang out of your mind, boleh tengok kat Instagram diorang. Memang my client pun banyak pakai diorang, memang sangat-sangat custom. Cantik. InsyaAllah. Okay. Sejak bila start? 2009. 2009 maksudnya dah 11 tahun. Kalau tolak 2020 sebab COVID. Okay. Tak kira lah yang 10 tahun lah. 10 tahun. Okay Nat. Macam mana kau boleh start buat wedding favor ni, wedding dog gift? Okay, start daripada masa tu nak kahwin, tahun 2009, nak kahwin tahun 2010. So cari dog gift, punyalah susah, ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu kita cari supplier daripada China. So ada tak, maksudnya kau sendiri nak kahwin, kau sendiri tak jumpa apa yang kau nak. Masa tu kau nak apa? Tak ada sangat tu. Nak macam lain sikit lah. 2009 trend dia masa tu apa? Bahulu tu kot. Oh, bahulu. Sampai sekarang evergreen kau bahulu. Evergreen sangat. Okay, terus kan kau cari sendirilah, kau tak puas hati lah. Tak puas hati. Orang biasa tak puas hati kat part-part dekor kan. Part-part ni dia tak puas hati kat part-part wedding favor Okay, benda paling kecil sekali kan, tu macam orang macam tak fikir sangat lah. Okay, lepas tu? Okay, so dah dapat supplier. So kita orang tengoklah apa yang sesuai. So kita orang pilih coaster. Glass coaster. Okay, glass coaster. Okay, masuk dalam itu daripada China direct lah? Itu daripada China direct. Okay. Lepas tu, dah ada banyak sangat choice. Tapi kita orang fikir yang something yang orang lain pun boleh guna. Which is coaster tu lapik cawan kan kat rumah kan. So orang boleh guna juga. So taruh dalam take out box, macam lunch box. Yang Chinese punya take out box tu. Wow. Macam tu, cewa. Masa tu lah kan. Itu dah cost berapa dah pula tu? Tapi beli kat China kan. Okay. Beli kat China, as in kau pergi China beli ke? Alibaba ke macam mana? Masa tu kita orang cari Alibaba, masa tu apa tak nama dia? Adalah website apa benda tak kita orang mencari je kan. So dapat. So sangat dipercayai sampai sekarang alhamdulillah dengan dia je. Maksudnya that website? Supplier yang supplier, tu. Okay. So dapat. So dia setiap kali ada design baru ke apa semua dia akan tunjuk. So masa tahun 2010 tu design tak banyak sangat lah. Tapi still relevan untuk rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia. Sebab kat Malaysia ni kan kadang-kadang dia nak something different. Lepas tu dia ada team itu, team ini. So kita come out dengan yang kita orang terfikir macam kenapa kita tak buat macam doggy macam ni Yang ni comel sikit lah. Yang ni sesuai lah kalau garden.
Daripada situlah kita orang pelbagaikan semua kita punya doggy. Tapi okay, daripada your own Dah siap. wedding, your own wedding macam mana boleh turn into business? Maksudnya daripada guest-guest kau ke ataupun daripada saudara mara ke, daripada kawan-kawan ke? Masa tu zaman blogspot. Oh, ada blog. Ada blog. Apa blog? Oleh-oleh manis? Masa dah oleh-oleh manis terus Masa tu ke? belum. Belum. Apa nut lah, nut. Nat apa benda tak ingat dah lama. Ada lagi sangat tak? dah. Ada lagi tak? Tak ada dah rasanya. Alah, mesti ada kalau kau tadi Nanti cari apa? balik. Nut apa? Bukan nat. Habis apa? Apa alamak My wedding. Bukan, something. Memang ada blog First live. ada blog. Your life. Ah. Takkan kau tak ingat? Kau Tak saja tak nak ingat. share kan? Malu-malu. Okay, daripada blog. Okay. Oh ya. Memang orang tahu. nak tengok orang, tau. Okay, sekarang ni Insta famous, apa all this celebgram orang cakap kan. Semua kan dekat Instagram. Korang tahu zaman susilah korang dulu atau nenek korang ni atau nenek Aduh, korang atuk ni nenek. dulu popular dekat blogspot. Kat blog ni, hui memang boleh share makan weh. Kan. Masa tu, lepas tu jual paper bag yang goreng pisang tu. Yang warna coklat Warna tu. coklat tu kan. Ada ribbon lah, ada stiker, so kita custom stiker. From there lah. Maksudnya bila kau share kau punya experience buat kau punya wedding favor sendiri, lepas tu kau Orang tengok. orang tengok, orang suka dan kau share. Share. Oh, lepas tu terus jadi bisnes. Terus jadi bisnes. Masa tu kau kerja lain, maksudnya tak full time lagi Tak, belum. So daripada kau start buat tu sampai kau full time tu berapa lama? 5 tahun jugalah. Oh, 5 tahun 5 tahun dia part time. Tapi sebelum kau full time tu kau dah ada pekerja belum? Ada? Dah ada dah. Ada kedai pun masa tu. Oh, dah ada kedai Ada baru kedai. berhenti. Kenapa macam tu tak yakin? Tak yakin. Tak yakin. Lagipun ada macam banyak rintangan lah bila buka kedai. Lepas tu masa tu belum ada anak lagi. Lagipun senang nak kulu pilih semua kan. Bila ada anak tutup kedai. Okay. So sekarang ni ada berapa orang pekerja? Sekarang ni yang tetap ada 2. 2, okay. So part time tu on and off lah kalau ada kerja. Yelah. Okay, so basically, okay, kita terus Okay, dia dah. Okay. Then? Okay, terus Dah masuk cair, okay. masukkan apa? Lepas tu kita masukkan dia punya perfume. Perfume. Kali nak bawa apa? Tak kisah. Tu apa? Ini Bulgari white tea. Oh, gitu. Okay. Tak nak lah. Nak ni lah, lavender. Nak lavender. Okay, kita kasih lavender untuk Ali. Berapa banyak kuantiti tu? Kalau sikit macam ni, kita taruh lah. Soalnya kalau nak kira 10 titik macam tu kan, payah no kan. Taruh sampai bau tu naik. Okay, kalau... Kita sendiri bau dia punya apa? Lavender tu. Okay, so kalau macam pengantin nak DIY sendiri, kau advise benda ni? Kalau dia ada masa, boleh Banyak juga lah buat. leceh. Tapi kena buat kecil-kecil macam ni lah. Ke boleh buat sekali banyak Boleh terus? buat sekali banyak pun terus. Pakai besar size Pakai ni. besar sikit. Dia punya boiler ni besar sikit, periuk pun besar sikit. Oh. Tu sebab dia ni. Oh. Kan, so kita kacau. Okay. So berapa lama tu? Okay, ni dah. Tambah lagi sikit lah. Apa-apa yang dia punya. Dia punya perfume. Keluar ke tak Ni keluar? semua ni boleh dapat kat mana? Kat KL Ada. ni banyak ke? Ada dekat KL ni ada 2-3 kedai jugalah. Kedai, fizikal kedai lah. Physical kedai. Online pun boleh juga. Kalau sekarang ni dah macam-macam. Yelah, sekarang semua di hujung jari lagi PKP ni kan. pula. Allahu Akbar. Aduh. Okey. Alright. Okay, lepas tu? Okey dah. Tutup Tutup api boleh? Tutup, naik ke Okey. atas. Alright. Pilihlah mana satu nak guna ni. Okay. Boleh masukkan mana. Ni yang katakan. Masuk inilah. Okay. Masukkan je terus. Oh, kita kena kamera kat belah sini kan? Macam gitu. Masukkan terus Terus kan? habiskan. Dah. Biasa kita ada dia punya, apa tu? Wig. Wig dia. Okey. Kali ni lupa nak bawa. Aku nak bawa. Tak sini okey. Okey, alright. Taruh je sini. Then kita Right, biar kau dia... biarkan dia sejuk. Berapa lama biasanya sejuk macam ni? Lilin ni sebenarnya makan masa lama sikit. Sebab bila dia dah sejuk nanti, dia punya apa, warna tu bertukar. Berapa lama? Berapa lama Yang ni makan selalunya masa? dalam masa 15 minit kot. Oh, okeylah. Okey. So sempatlah kita borak dulu. Okey. Sebab kita borak dulu. Bila kau dah start buat bisnes, sampai sekarang basically dah 11 tahun lebih kurang.
apa door gift yang paling evergreen, yang paling ramai permintaan dia? Daripada dulu sampai sekarang. Alamak banyak ni sebenarnya. Banyak. Macam candle ni dia baru-baru je. Baru-baru kan trend baru-baru lah kan? trend gitu kan. Kalau daripada dulu, kalau ikutkan cookies, coklat, brownies. Itu semua kau masak sendiri ke ambil supplier? Supplier. Supplier lah kan. So okay, katalah ada orang yang nak kahwin kat luar sana. Wedding door gift ni berapa peruntukan diorang kena letak? Okey, kalau nak ikutkan kita boleh buat daripada starting RM2 pun ada juga. Tapi kita ada pilihan-pilihan dia lah. Okey, contohlah kalau dalam RM2 tu mungkin dia punya packaging bukan kotak, bukan kaca, bukan customize. Tapi ramai klien-klien oleh-oleh manis ni banyak yang custom kan basically. So kalau katalah average lah, tak naklah yang murah sangat, tak naklah yang mahal sangat, yang average yang orang cakap yang sedap-sedap lah. RM5. RM5 lah. RM5 untuk satu. Okey lah. Maksudnya kalau you have like 500 guests, it's only like 2,500 gitu. Okey. So, berapa banyak kau punya kemampuan tu boleh buat? Seminggu boleh buat dalam 3,000. 3,000. 3 wedding lah. Kalau 3 wedding, kalau 1,000. Kalau misalnya 500, 200, banyak lah. Habis kalau klien yang nak custom, maksud aku yang macam mungkin ada benda yang kau dah boleh beli siap-siap repackaging saja kan, ataupun someone yang nak custom daripada segi macam ribbon, bunga. Kadang kan tengok kadang kau punya produk like macam awal leceh-leceh. Kena order awal sikit. Berapa lama awal tu? Contohlah kalau macam kain songket kena 3 ke 6 bulan. Oh ya? Ya, sebab kain 6 songket tu bulan, ya Allah. Okay, nasib baik tak bawa songket punya tau. Bawa kat sini. Wedding planner kena take note lah. Selalu kita cakap tak apa, kita tak fikir dulu, lepas 3 bulan kita akan cari wedding favor. Memang tak sempat yang custom lah, kena beli yang sedia ada lah. Betul lah. Macam you ada yang dah sedia ada ke macam mana? Ke mostly custom? Mostly semua custom. Tak simpan. Okey. Biasanya siapa yang concern tentang wedding door gift ni? Pengantin, mak pengantin lelaki, pengantin perempuan ke wedding planner yang direct? Selalunya yang direct pengantin. Okey, tapi yang concern mak pengantin. Wedding favor ni lebih mak pengantin. Ya, mak pengantin. Mak pengantin dengan mak bapak pengantin dia panggil orang. Jadi dia nak macam tak naklah macam ni. Nanti kadang ada tak conflict of interest like macam pengantin nak something yang modern like macam lilin, something coastal mak dia semua nak traditional. Tu. Yang ibu bapa ni suka yang macam kita bagi makanan lah. Kita kan? Bagi Al-Quran lah. Ramai. Macam tu kan. Ramai, memang so, ramai. How you settle that one? Okey, sekarang kita orang tanya siapa bayar? Soalnya nanti anak cakap tak apalah, my parents bayar. Macam tu. Biasanya lah kan. Kalau mak ayah dah datang kat kau. Bila mak ayah datang, ada tak cancellation macam you dah order tapi dia orang cancel? Ada juga. PKP ni teruk lah kan? PKP ni memang teruk sangat lah. Tak, kita tolak PKP lah sebab we believe that mungkin orang akan tengok video ni dah lepas-lepas PKP. Kan? Tapi kalau korang tengok selepas PKP, korang kena tahulah wedding planner masa PKP ni memang teruk dan hauk lah. Okay, macam mana the proses yang kalau ada masalah-masalah tiba-tiba alamak Nan, aunty tak nak macam ni. Kalau misal kata memang itu diorang nak, lepas tu tiba-tiba diorang sendiri yang tukar lah kan. So kalau misalnya ikut dia bicara juga sebenarnya. Let's say kalau misalnya kita rasa barang tu kita boleh jual dekat orang lain, kita cakap ni okey tak apa nanti kita tukar. Kalau misal kata harga dia berbeza, just tambah je lah. Selalunya orang contact you through Instagram. Instagram, lepas tu akan contact terus Nat ke atau staff Nat? Nat yang jaga. Nat akan jaga direct. Kalau certain masalah je lah. Kalau ada macam tak sihat ke apa ke, baru ada orang lain yang jaga message tu. So, berapa ramai wedding favor provider yang ada kat KL? Yang kat Malaysia lah basically yang nak tahu. Tak ramai. Sebab tak ada. Adalah, ada juga yang jual direct barang daripada China, yang kedai-kedai lah macam dekat nilai 3 apa semua tu, tapi dia perlukan effort yang lebih lah untuk buat. Lepas tu ada juga yang memang custom dari segi bunga telur, macam betul. Bunga telur apa semua tu, tapi dia klasik sikit lah. Tapi macam Nat yang saya nampak sebab kau buat semua.
Itulah daripada scratch, from scratch. Maksudnya kau buat semua, satu lagi style daripada style modern, traditional, lepas tu klasik punya ataupun makanan ataupun all the modern things like teenage nowadays suka macam lilin apa semua. In lah, I mean best lah. Alhamdulillah lah, ada tiba-tiba ada idea macam-macam kan. Dibantu oleh dari segi design apa semua tu? Sendiri je. Sendiri. Oh, memang kau sebelum ni apa? Kerja apa? I mean like Eksekutif biasa je, admin. Tapi dah sebelum ni belajar dekat Politeknik JB ambil fashion design. oh, nampaklah kat Cik, mana kat perginya mana tu kan. kan? Okey, mungkin mula-mula lepas grad tu lari bidang sikit jadi admin. Lepas tu somehow you akan turn back to whatever you punya passion lah. Okey. Betul. Kau dah lama, dah 11 tahun buat wedding favor. Kau rasa kau tak nak macam, tak ada dah macam, aku nak buat dekor lah pula, aku nak buat wedding planning lah pula. Alamak, tak rasanya. Wedding favor ni dah kenyang lah. Bukan macam tu. Tak, sebab rasanya kalau buat dekor-dekor macam ni, tak terror lagi lah. Dan Macam lah, wedding favor ni sedap lah. Sedap kira lah. macam, okey lah. Okey lah. Nak apa lagi? Kau Nak apa bayangkan, lagi, dia tapau semua kot. Tapau semua. Tak adalah semua. Ada sikit tak tapau lagi Ada lah. sikit lah. Sikit lagi lah tinggalkan. Bagi kat orang lain kan. Okey Nat. Kalau klien nak pilih, ada tips tak? Apa wedding door gift yang perlu dia orang pilih? Selalunya nak akan suggest daripada diorang punya tema. Contoh diorang kan, Kak saya tak ada tema. Saya ada warna je. Tema warna. So kita boleh tukar dengan warna tema. Dan juga bajet. Okey. Selalunya katalah aku sebagai klien datang cakap, okey Kak Nat, kita nak kahwin sekian hari bulan. Kita nak check door gift. So Kadang-kadang tengok tarikh tu. Tengok tarikh tu. Tengok tarikh. Tarikh tu dah penuh ke belum? Kalau dah penuh terpaksalah kita Penuh maksudnya yang 3,000 pieces tu lah. 3,000 pieces tu kita orang tak boleh nak cope lebih-lebih. Sebab kadang-kadang dalam 3,000 tu tak semestinya semua senang. Mungkin ada untuk 200 untuk nikah. Tapi dia punya kerja mak datuk complicated gila. Memerlukan perhatian yang penuh. Jadi tak boleh nak fokus yang benda-benda yang lain nanti. Okey. So bila dia dah inquiry kat you, tengok tarikh. Tengok tarikh, lepas tu Ada lagi slot, boleh masuk. Kalau dah tak ada, kalau kita orang rasa minggu tu macam, ya Allah ni memang tak boleh. Dogi orang ni memang tak boleh buat tambah. So kita orang terpaksa tolak ataupun kita orang cakap dengan dia, kita orang suggest practical item yang boleh dihantar lagi awal. Oh, maksudnya you boleh buat tapi provided benda yang lebih mudah. Lebih mudah. Dan boleh tahan lama. Macam dia contoh flexible. something yang macam, apa yang tahan lama? Tasbih. Tasbih, kipas, mini sejadah sekarang ni. So yang tu you boleh hantar seminggu awal pun tak ada masalah, weekdays pun. Oh, maksudnya capability kau yang 3,000 tu adalah 3,000 yang you datang tu pada waktu tu, hantar pada waktu tu. Macam cupcake ke something yang memang rosak kalau tak. Rebus telur. Telur rebus. Kita orang rebus sendiri ya. Oh my God. Telur pindang pun rebus sendiri. Oh ya? Ya, 3 hari itulah duduk lah kat dapur. Masih ada lagi orang nak pakai macam benda-benda macam telur pindang. Ada. Dan even telur ada? Ya, ada. Oh, ramai Ramai, memang ramai. Rasa macam, siapa nak telur pindang? Tapi ada lah. Ramai. Oh ya? Dan telur pindang, tahulah siapa yang tahu macam mana nak susahnya buat telur pindang tu, diorang tahulah macam mana. Memang susah lah. Ya, memang ya Allah. Segala macam rempah-rempah, segala macam Tapi ikan kan. bila dapat telur pindang nowadays, kita excited lah sebab jarang. Betul. Kalau dulu masih kecil-kecil macam asyik-asyik telur pindang, kita dah sampai muak kan. Bila dah tua-tua ni kita shock, telur pindang. Rare gila lah macam. Okay, so bila dia dah booking, you dah tengok date, you dah boleh allocation, then what's next? Deposit. Dari segi pemilihan tu? Dia selalunya kalau misalnya macam lepas kita orang dah dapat deposit apa semua, masa tu kita orang dah discuss dulu lah apa semua. So bila kita dah dapat payment, baru kita akan boleh buat mock-up kalau dia nak. Oh, ada mock-up jugalah. Let's say kalau misalnya kata customize, okay Nat, aunty nak macam ni, aunty nak hardcover box. Hardcover box dia nak masukkan itu, nak masukkan ini, tapi size dia tak tentu lagi. So kita akan keluarkan mock-up, ikut apa yang dia nak dan warna yang dia nak. Oh. Kalau misalnya contohlah warna tu tak dapat, so kita akan cari Pantone, kita akan bagi tahu okey Pantone ni. Okey ke tak okey?
So kita tunjuk, okay berapa warna, okay ni mana satu nak. Dan proses tu berapa lama? I mean, you jumpa dia ke? Dia orang datang kat tempat you ke macam Kadang-kadang through WhatsApp? WhatsApp, tapi itulah WhatsApp masalah dia Colour. gambar warna tu tak sama tepat, kan, tak tepat kan. Nanti dalam gambar lain. Kan hantar rumah gambar lain. So maknanya memang kena hantar kat rumah. Datang, jumpalah, kita discuss balik datang rumah ke, nak datang rumah diorang ke kan. Tunjuk, okey, pilih nak mana. Dah confirm baru kita buat. Let's say kalau misalnya contohlah dalam mockup tu dah siap. Okey, I nak tukar colour lain sikit. Sikit je warna dia lari kan. Yang tu kita orang tak boleh lah nak buat mockup lagi. Just kita tunjuk gambar je lah Pantone. Macam tu. Tapi kita akan sediakan mockup tu supaya dia tengok macam mana rupa benda tu bila dah siap. Yes. So adalah adakah setiap klien kau buat custom? Kalau mockup? customize mostly setiap klien. Oh, customize. Kalau customize. Dia ada tak minimum spending ke, minimum order ke, ataupun minimum ada tak macam to put your effort there? Kalau customize untuk box yang simple-simple tu, kita orang boleh ambil dalam 300. Kalau yang susah sangat tu nak buat tu macam jenis yang hardcover besar apa benda semua tu, kita orang ambil minimum pun dalam 200, 200.5 macam tu. Okay, lepas tu dah setuju apa semua baru ambil deposit dan baru korang proceed lah. Biasanya coin service sampai hantar ke apa? Kalau macam dog gift yang seated event kan kita letak kat every table kan. Yang tu selalunya kita orang ni lah sebagai favors punya supplier. Selalunya kita orang datang, kita orang hantar dog gift je. Kita orang hantar je. So disebabkan kadang-kadang kita dah buat cantik-cantik tapi kita risau orang tak nampak hasil kerja kita. Jadi kita kena taruhkan dekat meja cantik-cantik. Penat aku susun macam gini lain pula jadinya dalam gambar. Kadang betul. Kadang sebab korang kan custom. Benda tu macam fragile lah juga. So kadang-kadang kita orang susunkan juga. Kalau kita orang macam nak kejar pergi tempat lain, kita orang akan pesan dekat F&B tu. Okey, susunan dia macam ni, buat macam ni. Kena sama semua macam ni. Kalau tak nanti kantoi sebab masa dapat gambar dia tengok, perhatikan je kan. Apa hal lain nanti satu ngadap sana, satu ngadap sini. Nanti orang kan kita buat kerja tak anyhow pula kan. Padahal kita dah hantar dah apa semua. Betul. So sampai situ. Lepas tu basically settle lah part yang tu. You akan minta payment 100% before event. Before event kita kena settle payment dululah. Tahunya. Kadang-kadang kita tak nak kacau pengantin. Okay, sepanjang 11 tahun involvement kau dalam wedding dog gift ni. Apa wedding dog gift yang paling best sekali? Paling best ada seorang tu nama dia, boleh sebut nama ke? Tak kisah. Kelly Rosa. Kelly Rosa tu dia punya dog gift dia customized box. Dalam dia ada window. So dalamnya ada sarang burung. Betul ada. Itu klien kita. Masa saya involve lah dalam wedding tu. Okey, teruskan. Kelly Rosa tu macam cantik sangat. Dia punya kan memang dia nak yang tu kan. So macam bila kita suggest pun memang dia nak yang tu. Okey lah. So itulah antara yang ingat dia suka sangat. Macam kalau suggest pun sebab kadang-kadang mana ada orang nak. Apa benda taruh telur macam ni. Betul. Masa saya dapat dog gift masa saya ada kat wedding tu selalu macam wow, kagum gila lah macam all the small thing dalam wedding tapi orang still appreciate lah. Okay, tu yang paling kau happy without thinking of anything. Okay, tapi yang paling efektif pula. Wedding dog gift yang paling efektif. Paling efektif maksudnya harga dia okey, barang dia okey. Orang cakap man-man lah. Cookies dengan coklat. Okey, cookies Sebab? Sebab kan cookies yang kita orang supply lah. Tak manis sangat, memang sedap. Memang sedap. Memang sedap. Menjual kan. Okay, memang mostly ramai orang makan cookies macam tu. Okey, aku ada pendapat. Okay, ni pendapat rakyat Marhain jangan kecam Ni kita berkongsi lah. Kita berkongsi pendapat. Okey. Bila orang tanya pasal wedding favor, aku sebab dalam wedding, sebab saya involved dalam wedding planning. So kita tahu
tahap ekonomi, tahap perbelanjaan klien tu. Betul. So that kita akan advise based on apa yang dia orang boleh lah kan. Okay. So bila when it come to wedding favour, kadang katalah wedding favour tu satu jatuh RM10. Kalau 1,000 guest kat situ dah RM10,000 tau. Macam it's quite big amount. Lah. Betul. Tapi I have attend a few wedding juga yang memang tak ada wedding favour. So what say you? Tentang perlu ke door gift ni? Ataupun tak perlu pun tak apa. Sebenarnya dia ikut kepada family sebenarnya kan. Setengah orang dia ada anak seorang je. Dia nak appreciate orang daripada cara bagi door gift. It's a token of appreciation. Dia macam orang zaman dulu bagi berkat. Ya, bagi berkat. Kejap balik, jangan balik dulu, ada berkat ni lah. Macam itulah. So orang zaman sekarang sebabkan dah buat dekat hall besar semua kan. So takkan nak berkat pergi dapur semua kan. So dia nak ada token of appreciation bagi kat orang. Orang datang. Orang spend datang. masa. Ya Allah, datang daripada jauh. Tapi boleh, mak aku saudara mara. Tapi boleh jugalah kan untuk tak ada door gift tu. Boleh. Boleh kan. I mean like this is not compulsory. Bukan, But then tak semestinya. dia jadi macam pemanis lah. It's like macam ada kenang-kenangan. Ya, betul. Okay, dari segi pemilihan pula sebenarnya macam tadi nak cakap paling efektif which is cookies. Macam saya lebih suka something yang orang boleh pakai. Kan? Macam cawan ke, cawan kipas. Kipas ke, benda-benda macam tu. Itu macam sebab selalunya cookies ni dia beri kotak cantik tau. Ataupun okey, katalah you masukkan cookie dalam ni. Bila you masuk dalam ni, saya rasa harga ni at least RM6, RM7 ni kan. Paling-paling kurang kan. Cantik pula tu. Tapi especially lelaki lah. Nak buat apa weh? Bila kau dapat contoh kan, dalam ni ada cookies. Tak muat. Muat dah. Muat. Tak muat. Okey, dalam ni ada cookies. Okay. Bila kau dapat cookies, packaging cantik ni. Cantik, tahu cantik. Dapat makan cookies, benda ni kita tinggalkan tepi. Faham tak? Maksudnya Macam orang tak appreciate. Macam orang tak appreciate. Sayangnya lah, ya Allah, ruginya lah kan. Tapi tak nak buat apa lah. Tapi macam tu lah macam tapi sebab memang lelaki punya tapi mostly memang macam tu pun kadang-kadang lelaki. Kan? Kan? Tinggal dalam kereta, biar macam tu je dalam kereta. Kan sebab kita tak tahu nak buat apa. Kalau perempuan mungkin dia sukalah buat collection. Okay, this is kawan dia yang ni kahwin, ada macam tu. Ada. Ada. Yalah, mestilah ada. Kalau macam lelaki, macam kita fikir kita akan makan benda dalam tu lah. So basically dia terpulang lah. Kita tak boleh nak cakap benda tu membazir ataupun tidak. Betul. It depends on the way you interpret lah benda tu. It depends. Macam kita pergi kenduri orang kan. Nak bawa balik lah. I suka tau. Macam Dia ada banyak type of guest lah. Kan? Ada banyak-banyak macam Nat memang jenis suka macam kalau pergi wedding kan. Balik ni orang dah kasih dah ni. Macam tu lah kan. Tu mak-mak lah. Kan dia mak-mak. Tapi benda ni best juga. Tapi kalau lelaki susah sikit lah nak Yelah, appreciate. betul. Ya ke? Tu sebab sekarang ni kalau nak bagi hand sanitizer, lelaki perempuan boleh. Oh, sekarang zaman-zaman COVID ni zaman COVID kan. Yang tu memang orang suka. Sebab orang memang kena pakai. Memang yang bekas kecil tu kan, masuk poket je. Kan? So macam senang sekarang je. trend tengah hand sanitizer lah. Oh, nice. Hand Okay, sanitizer. kalau dari segi custom, apa yang you suka benda yang di custom? Macam I pernah nampak orang bagi Al-Quran custom ataupun sejadah travel custom. Suka gila lah sejadah travel cantik-cantik tu kan. Dia buat cantik lah. Dan custom macam bestnya. Macam kalau customize ni sebenarnya macam-macam pilihan. Tapi tahulah dia punya harga Budget dia lah, kan. Sebab customize ni dia akan buat daripada memang tak ada apa-apa. So kalau custom boleh pilih warna, boleh pilih design, boleh pilih size, boleh pilih segala macam nika boleh. Okay, paling mahal nak pernah buat untuk satu door gift tu? Dalam RM25 tak silap. Tak adalah mahal sangat. Tak ada mahal sangat. Okey lah, RM25 for how many packs? Masa tu 400 je. 400 je, kat situ RM10,000 dah. Itulah hari itulah dululah. Tapi okey, sebab tu saya cakap kalau korang nak tengok perbualan kita supaya korang boleh relate, korang kena tengok dia orang punya Instagram sebab
Sebab kita kan datang daripada pelbagai background. Betul. Macam saya datang daripada orang kampung lah. So Sama lah kita. tapi tu lah cakap dia orang kena refer ke korang punya IG, betul. baru benda tu boleh relate. Kalau tak nanti dia orang Ah. cakap gila spend RM25 untuk doggy. Tapi you have to go to dia punya Instagram, you have to tengok dia orang punya hasil baru korang boleh relate. Kalau tak nanti korang akan nampak macam tak logik. Sebab memang macam-macam. logik. Logik. Tapi bila kau tengok memang logik. Okay, Lilin. Jangan nanti takut nak message pula nanti kan dia ingatkan mahal-mahal pula nanti kan. Okay. Okay. Tu tadi dah cakap RM5 kan average at RM5. least macam selesa. Okay, Lilin. Sekarang kan tengah trend juga Lilin. Aku memang suka Lilin. Berapa harga? Lilin yang kanister tu, kalau soy wax tu RM10. Tin tu. Canister tin Kanister pula tin. Tin RM10. Tin yang gemuk tu. Bulat macam tu. Itu RM10. Soy wax soy bukan wax. paraffin. Oh. So kalau paraffin RM8. Oh. Klien tahu ke benda-benda? Kita bagi tahu lah. Oh, you bagi tahu nak lah. soy wax ke nak paraffin. Nanti tanya paraffin tu apa? Kenapa? Soy wax kenapa? Kalau paraffin ni bila kita bakar dia ada asap lebih sikit daripada lilin biasa. Soy wax ni natural. Kalau dia nak buat sendiri, dia beli dekat KL lah ada kedai-kedai ada. dia. Cari Google lah mesti ada. Jumpa je. Kalau Lambat-lambat. kalau nak tak ada buat macam kelas-kelas macam Ada yang nak datang ke? adalah. Kalau ada boleh bagi tahu kita buat. Kan. Macam nice juga kan buat kelas. Buat Sabun kelas ke? sabun, buat kelas. Bukanlah untuk meniaga. I mean sekarang kan Buat ramai orang sendiri jadikan ke? hobi. Betul. Macam saya, aku suka lilin. Even kita spend duit dekat lilin every month quite amount juga. So kalau Boleh buat sendiri. tapi kalau jadi sama puas hati lah. Kalau tak jadi tak nak lah. Sakit hati nanti. Sakit hati pula tengok lilin buatan sendiri. Tapi tak boleh try sebab kau tak bawa dia punya. Soy wax dia punya tu. Apa kena namanya tadi tu tak bawa. Okay, apa lagi tips memilih dog gift? Tips pilih dog gift kalau ikutkan dia dua je sebenarnya kalau dog gift ni. Praktikal dengan jenis makanan. Okay. Tu je. Kalau makanan depends pula. Makanan nak makanan tradisional ke nak makanan moden? Nak makanan manis ke makanan biasa? Kadang-kadang bila nak cakap kita ada macarons. Tak nak manis sangat. Okay, so dia ada pelbagai jenis. Mak I nak yang jenis macam nampak tradisional. So I nak macam kerepek-kerepek. Boleh juga kita buat. Kan nak macam nak bahulu ke, nak dodol ke. Dodol tahulah dodol makcik-makcik ke kan memang suka dodol. Nat pun suka dodol. Memang suka sangat kan. Tapi sekarang ni sebab kita ada practical item yang pelbagai. Kita ada candle, kita ada sabun, kita ada kipas, kita ada coaster, kita ada hand sanitizer, kita ada apa lagi tu? Diffuser. Diffuser. Diffuser pun boleh buat juga. Semua tu China lah. Dia punya packaging tapi kita buat kat sini. Buat sendiri. Berapa lama tadi kau cakap kadang kalau custom 6 bulan. So berapa lama sebenarnya effective time untuk dia orang booking wedding favor? 3 bulan paling lambat lah. 3 bulan paling lambat. Okey. 3 bulan paling lambat. 6 bulan tu macam ada masa lama sikit. Tapi tiba-tiba macam tukar awal fikiran. juga kan 6 bulan kan? 6 bulan tu kan Average awal. orang cari berapa lama you punya klien? Kalau Malaysia memang 3-6 bulan. Singapura setahun. Ada juga klien daripada Singapura? Singapura, Brunei ada. Brunei pun ada? Ada. How you sell that? Alamak. Pergi susah hantar? sangat. Tak. Itu pakai flight. Mahal lah kos. Lagi murah. Ya? Ya. Kita orang ada seorang Brunei punya customer ni. Kita orang hantar dia punya dog gift. Dia belikan tiket untuk staff. 2 orang. Dia pakai luggage lah. Dalam berapa puluh kilo masa tu. Dia ambil maksimum terus. Kan? So dia ambil 2 orang punya 90 kilo macam tu tak silap. Kita hantar cookies. Seorang lebih kurang 450. Kat sana tak ada ke? Ada tapi macam kat sini jugalah. Tak banyak choice. Sebab Sabah Sarawak Sabah tak nak. kan. Yelah sebab Sabah pun itu my klien yang Sabah tu. Ambil dengan you guys juga kat Sabah. So macam jauhnya lah travel kan. Ya kan kat KL je jumpa oleh-oleh mana. Rupanya sampai ke Sabah. Lagi ke sana pun jumpa juga. Lepas tu Singapura memang lagi ramai lah. Ramai Lagi ada ramai. banyak. You are regular with Singapore punya klien lah.
Singapura memang How they know you Instagram lah. Instagram kot. Oh. Nak cakap Insta famous tak famous. Berapa follower oleh mana? Alah sikit je lah. Berapa sikit? 11 je. Banyak lah. 9,000 je. Okay. Oh, Singapura pun cover juga? Ya. Orang Singapura suka apa? Kerek. Singapura. Singapura suka lilin. Oh, suka lilin. Suka lilin. Diorang ambil packaging besar-besar. Ada satu jenis cookies punya bekas tu. Macam French punya jar tu. Oh, yang tinggi tu kan? Ada yang penutup tu, macam ni lah lebih kurang. Kan? So, aku stalker dia juga. Okay, teruskan. Yang tu, 2 tu. Lagi satu madu. Tapi sekarang ni kita orang dah tak boleh bawa masuk madu. Madu daripada mana? Madu daripada sini lah. Tak boleh bawa masuk ke Singapura? Madu dah tak boleh bawa ke Singapura sejak setahun lepas macam tu lah. Sebab liquid. Oh. Sangat leceh, nak kena ada macam-macam surat lah itu ini apa benda. Habis kalau yang macam lilin-lilin semua kau shipping ke apa? Shipping. Oh, shipping. Ada lori. Oh. So lori tu macam nak appoint dia untuk hantar barang tapi kita kena ikut time dia. Tak boleh lah ikut time kita. Numpang lori yang kiranya. nak pergi ke Singapura. Yeah. Lepas tu klien kena ambil dekat pacu lori tu lah. Tak, hantar rumah terus. Oh, dia hantar rumah. Oh, ya. So kita settlekan dia punya custom apa benda semua, GST apa benda semua tu lah. Settle, kira macam diorang sampai nanti bayar GST je. Oh, ya. Kalau ada kena charge lah. Tapi memang Singapura memang ramai. Oh, nampak tak? Bukan dia tapau Malaysia je weh. Dia tapau sampai Singapura, Brunei. Sekarang tak adalah kan. Sekarang ni adalah sikit-sikit basically juga. Singapura pun tak buat majlis. Kan kalau dia buat pelik pula. Itulah. Wow, tapi sampai Singapura is quite amazed lah. I mean like, memang lah kalau korang tengok dia punya artworks, dia orang sebenarnya berkarya dengan dog gift. Betul lah. Macam aku suka the way korang portray all the dog gift, walaupun kadang kita sebagai wedding planner nampak benda tu alamak malahnya nak fikir. Kan? Tapi baguslah ada orang-orang macam kau. Sebab tu dalam wedding industry ni sebenarnya ada banyak peluang pekerjaan. Betul. Ada Sangat banyak. Which is sebab tu Kadang-kadang diorang tak ni hal lah. Bukan nak cakap diorang tak suka. Mungkin bagi diorang leceh kot. apa buat wedding favor. Buat wedding favors ke apa ke. Sebab Susah nak cari tau. memang susah. Helper untuk wedding dog gift ni. Oh ya, susah. Sangat susah. Kerja apa kak? Ni buat macam ni, begitu begini kan. Orang Malaysia, orang Melayu lah kau selalu cari. Sebab kalau macam kita orang ada juga pakai orang luar. Orang luar pun boleh juga kan pakai untuk boleh. kerja-kerja Janji yang diorang punya repetitive kan. Kadang yelah itu untuk bekerja. Even dia orang punya pesaing pun tak ada. Korang kalau nak buat wedding favor sebenarnya, kalau orang tanya kalau klien tanya, Ali wedding favor kita nak pakai siapa? Actually tak ada lain dah. Siapa je lah. Tu kita boleh lah, sebut kita je lah. kena google lah ramai-ramai. Ada tapi kita tengoklah contoh macam tradisional, okey dia ni macam power sikit sebab selalu buat bunga-bunga songket, kotak-kotak songket. Tapi macam nut ni dia boleh buat semua, masalahnya. Itulah masalahnya. Okey. Apa lagi yang kalau korang benda nak keras sikit dah ni. Nak keras dah ni. Kalau nak keras, Okey, alright. Kalau misalnya kita nak susun kan, bunga-bunga ni boleh ikut macam mana kita nak susun dia. Tapi ni sebab aircon kot, so dia macam ni ada bentuk-bentuk sikit. Tu dia masuk tak dalam tu? Dia tak masuk. Kecuali kalau kita bakar balik. Oh, yang tiup. Oh, aku ada kat YouTube, kat Google, aku suka tengok YouTube. Bila dah jadi macam ni, dia bakar balik, so benda tu akan jadi rata balik. Betul. Pakai benda tu. So kalau misalnya kata daun-daun ni nak susun, boleh susun macam ni je ataupun just tabur je. So nanti dia akan turun balik. Dia akan efek tak pembakaran tu? Kalau dia terlalu dekat dengan wick, dia akan efek. Dia akan jadi terbakar? Dia terbakar bersama-sama. Tapi dia tak merosakkan lah. Tak ada tiba-tiba terbakar meletup. Ya. So, kalau misal kata kita taruh awal tadi, dia akan turun bawah. So, maknanya dia akan nampak lah kat luar sini cantik. Depends kat kita macam mana. Tu sebab kita kena kreatif lah macam mana.
Kita nak buat benda tu sampai tu Macam bawah benda ni ke. berapa lama kau buat dan berapa lama dia tahan? Itulah dia nak cakapnya kan. Lama. Kadang-kadang kita orang buat sehari tu Boleh berapa je? Boleh banyak tu. boleh lah dalam 50 boleh. Tapi nak tunggu nak taruh benda-benda kecil-kecil ni lagi. Kan? Tapi Tapi best lah. seronok lah buat kerja macam ni Ada sebenarnya. tak macam pengantin cakap, Kak Nak kita nak tolong buat. Macam dia nak involve. Ada Macam, je. Ada memang dia turun nak tolong. Tapi dia tak datang lah. Ramai. Ramai Tak cakap nak. I nak involve sekali. Nak Boleh rewang datang kan, nak nak rewang. Lah, Tapi tak masa hari datang tak sempat lah. Dia tak sempat. Nak fitting lagi. Okay. Lagi spa lagi. Ada tak kes yang macam pengantin cakap tak apa, wedding favor ni kita nak buat, kita ada kawan-kawan, kita ada dulang-dulang girls, tiba-tiba last week tu, alamak, ada tak? Ada. Boleh tolong? Boleh. Ataupun, Ada, boleh. Perbetulkan damage yang dah berlaku. Ya, ada juga. Apa yang jadi? Cerita sikit. Contohlah, okay Kak Nat saya ni. Tak apa Kak Nat, yang dalam ni tak apa, saya isi sendiri. Saya isi sendiri. Boleh, tak ada masalah. Kak okey je. Lepas tu? Lagi 2-3 hari ataupun dekat seminggu. Kak Nat, nak minta tolong. Tak tahu ikat reben lah. Ikat rebin pun susah tau kalau kau nak buat untuk 1,000 punya. Boleh melecet lah tangan. Ya. Tak boleh ikat reben. Saya dah ikat. Bukan tak jadi-jadi. Tak jadi macam Kak Nat. Macam mana nak jadi macam Kak Nat ni? Sampai Kak Nat tunjuk tutorial ikat reben. Tak boleh Kak Nat, tak boleh. Saya tak boleh buat macam tu. Saya hantar juga barang-barang. Bila jadi macam tu dan tiba-tiba suddenly macam you dah terpaksa full. panggil part time lah. Part time datang lah. Part time datang. Kalau misalnya dah last minute, ambil dah 2-3 orang. Memang kena fokus itu je. Tu kan boleh, tapi nanti ni ada berapa orang, charge diorang je lah, bayar je diorang. Tu je. Tak adalah nak charge itu ni, tak ada. So diorang macam okey. Punya klien cuma dia sebelum ni dia confident boleh buat sendiri. Kita orang nak nampak meriah sikit kenduri katanya. Boleh, tak ada masalah. Nak rewang lah. Tapi lepas tu nanti, tak boleh lah Kak Nat ni, tak sempat lah, apalah. So macam, okey tak apa, hantar je kat rumah. Ada je orang boleh buat. Tu je lah masalah-masalah yang selalu timbul. Tu tak selalu jugalah. Kadang-kadang ada yang macam, diorang macam masalah-masalah lain macam Kak, supplier saya tak dapat nak supply tu. Dia bukan klien you yet Dia contohlah dia ambil box je. Dalam tak apa Kak Nat, dia isi sendiri. Macam kadang-kadang ada apa juga benda, yang ambil kuih ke dia sendiri lah. Tapi supplier dia tak dapat. Okay. Hantar balik, okey Kak Nat, saya nak isi dodol. Isilah dodol. Kerap tak jadi macam tu? Tak kerap sangat lah. Mungkin dalam 2 bulan tu adalah sekali 2 macam tu. Okey lah. Maksudnya korang masih boleh buat sendiri. Tapi kalau tak, kalau susah, boleh korang cari ada orang. emergency number untuk korang contact. Which is nombor Nat lah. Ya. Contact ada kan nombor Dekat ada Instagram tu, ada je link WhatsApp tu, klik je. Tengok Bagus, Ali dah mendekor-dekor kat lilin tu Sebab suka dekor kan. So like macam kita nak dekor lah. Kalau nak taruh warna lain pun boleh sebenarnya. Boleh colour kan? Boleh. Tapi tak banyak orang suka putih lah. Kalau nak soy wax, Nat rasa jangan, sebab eloknya janganlah kalau soy wax, sebab soy wax ni memang dia punya warna dah cantik. Yelah memang kan. Tak macam saya memang pengguna tegal lilin. Memang guna tegal lilin, EO semua memang pakai. Memang pakailah boleh sebut brand Yankee, Bath Body Works. Memang pakai, memang bakar tiap-tiap hari. So memang suka lilin. Tapi kalau boleh buat dengan that quality yang sama quality. Tapi soy wax memang okey. Sama. Okay, kecuali paraffin. Paraffin dia paraffin dia punya masalah kan, lagi leceh. Sebab dia tak akan rata bila nanya, dia akan mendap. Ya. Dia selalu nampak kalau kat kedai-kedai macam dogi-dogi yang murmur sikit kan. Dia macam mendap. So ada dia macam gel sikit. Tu sebab kita orang tanya nak paraffin ke nak soy wax. Soy wax ni mahal sikit sebab dia natural. Kalau paraffin ni dia memang murah tapi dia akan mendap sikit. Tu sebab kerja kita orang tak memendapkan dia, kita orang kena taruh lagi sekali. So sehari tu kita orang biar keras,
The next day kita orang top up lagi satu layer. Oh, 2 kali kerja pula. Itu sebab-sebabnya Kalau linen wig ni. tu pemilihan wig apa wig yang apa panggil? Wig. Wig tu pemilihan dia selalu pakai apa? Dia ada kain, ada kayu. Soalnya yang biasa tu je, Kain yang tu lah. kain tu je. Sebab yang kalau misalnya kayu yang Niha tu pun dia agak mahal. Oh, kemahal. Kayu macam beli-beli yang kat kedai mahal tu kan. Dia agak mahal sebenarnya. Oh. So yang benda tu pun Supplier okey dekat Malaysia lah. Supplier dekat Malaysia. Boleh cari. Jimat buat ke jimat bayar? Jimat bayar lah kan. Senang tak payah kerja. Leceh ke nampak ni buat satu ni. Nak beli satu ni sobek berapa satu? Kan? Kan? Selalu I beli yang tu RM90. Betul. So, itulah dia. Okay. So kita dah berapa lama ni? Kita tak nak cakap apa dah. Kan? Banyaknya cerita. Okay. Dah berapa lama? Lagi berapa minit? 32. Kita berapa? 40 lebih. Sikit lagi lah. Apa kau nak tahu pasal wedding favor? Wedding door gift. Apa kau ada komplain? Oh. Apa? Dari segi safety lah kalau pasang kat rumah. Oh, lilin. Safety. Tak ada jawapan tak? Kan tak ada jawapan payah. Ya, dia tak boleh top lah. Boleh. Okey, tanya. Okey. Sebab saya memang minat lilin, nak tanya pasal lilin lah. Macam lilin ni kalau kita buat sendiri kat rumah, selamat ke? Selamat. Ya Allah Tuhanku, selamat. Macam mana kita nak tahu dia selamat? Memang dia selamat punya, dia tak. Okey, lagi satu pasal lilin Walaupun orang cakap lilin ni apa nanti cair lah apalah. Lilin takkan cair kalau misal kata setakat panas matahari yang kat luar dalam kereta tu je. Oh, tak cair? Tak ada cair. So dia memang selamat kalau buat kat rumah. Kita orang pun memang buat kat rumah je. Biasanya macam lilin ni, you akan bagi paper bag sekali lah. Depends lah. Kalau paper bag nak pun boleh juga. Kan? Cantik. Kadang-kadang taruh dalam kotak bagi transparent. Dan dia juga boleh jadi macam deko. Untuk atas betul. table tu sebagai deko sementara sebelum dia bawa balik dan dia balik dan dia bawa balik. Ya, betul. Okay, so basically kita dah belajar macam mana nak buat lilin. Thank you so much sebab sudi share. Lepas tu kita dah dapat banyak info tentang wedding favor juga. Kalau korang nak cari, korang boleh cari dekat Oleh-oleh Manis. Oleh-oleh Manis Instagram, memang semua benda custom boleh buat custom kat situ. Macam-macam boleh ya. Kak kahwin tak buat lah kan? Tak buat lah, bagilah orang lain buat lah. Okay, so basically dia cover door gift. Semua jenis door gift sebenarnya. Memang saya sendiri suka. Saya pun suka suggest to my client, which is tengok dekat dia orang punya door gift. Kalau nak cek idea, tak nak order pun tak apa. Tak nak order pun tak apa, Tapi, cari idea. Okay, tapi ada masalah. Orang ingat mahal. Orang ingat oleh-oleh manis ni mahal. So korang kena tanya dulu. Korang kena ambil risiko Tak bertanya. marah. Tak rugi Tak pun rugi tanya. pun. Sekarang kan SMS percuma. Bukan macam dulu. Message berbayar cik. Sekarang free je. Korang free, korang tanya sebab satu benda, korang ada reference. Contoh cara saya lah kalau saya boleh suggest. First kita kena tahu siapa yang legit. Katalah, cakap oleh-oleh manis memang banyak dia punya referral yang baik-baik. Kita tahu bagus. Okay, why not you tanya? Okay Kak Nat, kita nak dogi macam ni, berapa ringgit? Kalau Kak Nat cakap, okay kita bagi RM8. Contoh. Kalau korang nak buat sendiri pun boleh. Pergi sendiri. Pergilah nilai 3 ke. Survey lah sendiri. Mana-mana kedai yang jual barang-barang, pergi buat. Dan korang akan tengok costing korang. Bila katalah costing korang, satu benda yang korang kena fikir. Manpower costing, jangan lupa includekan. Jangan costing beli barang saja. Contoh beli casing, beli all the item and everything semua. Kalau kau dah divide, dapat katalah RM6. Memang RM6, tak termasuk dengan transportation. Tak termasuk dengan packaging. Tak termasuk dengan stiker. Tak termasuk dengan manpower. Paling risiko adalah manpower. Kalau you ada bride or you ada groom ataupun you ada family members yang nak buat, you have to allocationkan time. Time untuk diorang. Jangan ingat sehari sebelum tu, nanti petang tu saudara mara datang ramai-ramai. Waktu tu korang dah sibuk. Korang kena plan earlier. So, since kau dah tanya Kak Nat,
awal kan tadi takut nak tanya tapi saya advise tanya. So bila korang tanya, korang dah tahu dah RM8, RM6, oh sikit sangatlah habis tu. Tak pernah just call balik. Nat, on. On. So Kita maksudnya kasi on. jangan takut dan jangan segan untuk bertanya. Apa-apa servis pun dalam wedding, tanya dulu. je, tak kena bayar pun. Sebab Tak ramai apa, tak sebab marah gambar pun. cantik, barang mahal. Takut benar nak message Ada je barang-barang murah dia buat. Ada Cuma tau. dia tak upload. Okay, so Nat ada apa kata-kata akhir? Okey, untuk pengantin, bakal-bakal pengantin kat luar sana. Kalau ada door gift yang korang teringin dan korang rasa macam, Kak Nat tak buat lah door gift ni, tapi I nak juga door gift ni. Bagi tahu je. Contact je Kak Nat. So insya-Allah Kak Nat akan cari. Ataupun kalau misal kata ada yang berkenan dan korang nak exactly macam tu. Bagi tahu je, boleh buat. InsyaAllah boleh buat. Dia lagi suka kecabaran lah. Takkan dia Ya. nak buat benda yang dia dah ada. Dia pun custom punya provider kan. Kita orang obviously. suka macam-macam. Nak macam ni lah, nak macam ni lah. Kita orang lagi suka sebenarnya. Semua boleh. Cabaran lagi dia gemari. Okay, thank you so much kepada semua yang sudi tengok podcast wedding ni. Okay, so kalau korang sudi, jangan sudi. Korang paksa diri korang tekan Paksa subscribe. rela lah. Paksa rela Paksa subscribe rela. kita punya channel Terusi Event. Kita orang paksa dan korang Komen, kena like rela. semua. Okay, thank you so much. Jumpa lagi dalam episod podcast yang akan datang. Bye. Bye. Powered by Entry Production.